Sebenarnya kita dah sampai ke puncak program kita. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Muhammad Azmin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan, untuk merasmikan Kongres Nasional Tahunan Wanita dan juga Angkatan Muda Keadilan ke-9 bagi tahun 2012. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, kewilaiping tajahau, Vanakkam. Saudara pengurusi majlis yang kita hormati, Ketua Wanita Keadilan Pusat Yang Berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamarudin, dan seluruh ahli jawatan kuasa Wanita Keadilan Pusat. Yang berusaha, Yang Berhormat Saudara Samsul Iskandar Muhammad Akin, Ketua Angkatan Muda Keadilan Pusat, dan seluruh ahli jawatan kuasa Angkatan Muda Keadilan Pusat. Yang saya hormati adinda saya Saudari Siti Aisyah Syekh Ismail, Ketua Sri Kandi. Sahabat saya yang berusaha Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung, Naib Presiden, ahli-ahli majlis pimpinan pusat, para perwakilan dan pemerhati. Kita juga meraihkan sahabat-sahabat kita dalam Pakatan Rakyat yang turut hadir meraihkan Kongres Nasional Tahunan AMK dan Wanita. Sahabat saya yang berhormat Puan Hana Yo daripada DAP. Naib Ketua Depsi Kebangsaan yang berhormat Wei Keng. Ketua Depsi Negeri Selangor Chua Yu Chung. Wakil Dewan Pemuda PAS Pusat Saudara Khairul Fahmi. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wesak kepada semua penganut Buddha. Saudara-saudari para perwakilan, tema ucapan saya petang ini, laksana satu nyawa. Kita baru pulang dari medan perang. Alhamdulillah, keceriaan yang terpancar dari wajah para perwakilan pada petang ini menggambarkan semangat anak muda dan wanita terus membara dan istiqamah membawa panji keadilan dan menyemarakkan semangat reformasi. Saya yakin agenda anak muda dan wanita akan diperkukuh dalam Dewan Rakyat dengan terpilihnya Saudara Samsul Iskandar Muhammad Akin dan Puan Hajah Zuraidah Kamarudin sebagai ahli parlimen, bersama beberapa tokoh muda yang lain seperti Saudari Nurul Izzah Anwar, ahli parlimen Lembah Pantai, Saudara Rafizi Ramli, ahli parlimen Pandan, Saudara Simzi Zin, ahli parlimen Bayan Baru, Saudara Manivanan, ahli parlimen Kapak, dan Saudara Daryl Liking, ahli parlimen Penampang. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita menyaksikan seorang anak muda yang berusia 28 tahun, Dr. Afif Bahardin,
dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan memegang portfolio pertanian dan industri asas tani, pembangunan luar bandar dan kesihatan. Tenaga muda telah memberi corak baru dalam pola pengundian baru-baru ini. Inilah kali pertama Ketua Angkatan Muda dan Ketua Wanita Keadilan akan bersama-sama dalam Dewan Rakyat. Saya yakin giant killer di Bukit Katil dan Iron Lady dari Ampang akan menggegarkan perbahasan di Parlimen untuk 5 tahun yang akan datang. Terbukti apabila anak muda dan wanita diberikan peluang dan sokongan, mereka juga akan berjaya. Justru saya menggesa kepimpinan parti untuk terus memberi dorongan dan ruang kepada generasi muda dan wanita untuk diberikan tanggungjawab yang lebih besar dalam kepimpinan parti. Yakinilah bahawa organisasi dan kepimpinan yang diterajui oleh anak muda berpotensi menggerakkan organisasi dengan lebih efektif dan tampil dengan idea baru yang segar dalam aspek ekonomi, budaya dan politik. Martha Nussbaum telah mengungkapkan dalam bukunya yang terbaru sebagai Creating Capabilities. Adapun kekuatan yang kita bina selama ini adalah untuk menang dalam pilihan raya. Namun perjuangan yang sebenar ialah apabila kita tidak pernah berundur dan terus istiqamah membawa obor perjuangan yang suci ini. Mari kita bersama menghayati kata-kata Winston Churchill. In war, resolution. In defeat, defiance. In victory, magnanimity. In peace, goodwill. Keadilan bukan sahaja bergerak 5 tahun sekali untuk pilihan raya semata-mata. Perjuangan kita bertunjangkan cita-cita untuk memastikan negara ini makmur, demokratik, adil dan saksama demi rakyat Malaysia. Keazaman untuk meneruskan cita-cita murni rakyat, iltizam politik dan prinsip perjuangan yang teguh adalah faktor kejayaan kita melakukan perubahan besar dalam lanskip politik negara dan mendapat lonjakan sokongan rakyat dalam 2 pilihan raya umum yang lalu. Izinkan saya mengungkap kata-kata Mahatma Gandhi. Strength doesn't come from winning. Your struggles developed it. When you go through hardship and decide not to surrender, that is strength. Kita mesti mengambil peluang ini untuk kembali tenang dan bermuhasabah, merenung serta kembali mengatur langkah untuk memperkukuhkan sokongan rakyat. Makanya, kita ini tidak ubah umpama watak dalam dialog Plato yang terkenal, Nomos, atau The Laws of Plato. Kita seperti Athenian stranger yang meniup keyakinan baru kepada Megillus, seorang Spartan, dan Cleinias dari Pulau Crete, bahawa tujuan akhir kebijakan mahupun undang-undang adalah demi kemaslahatan atau
eudaimonia rakyat semata-mata. Kerana itu kita tidak boleh surut dari ikhtiar ini. Iltizam mesti diperkuatkan, keazaman mesti diutuhkan, percayalah setiap masa dan setiap saat kita sudah berjaya merongkai pemikiran rejim lama yang dahulunya mencengkam. Rakyat Malaysia kini bukan sekadar membuat undi protes, tetapi bangkit bersama-sama dengan kita menuntut kebijakan dan undang-undang yang berlegar sekitar kemaslahatan mereka. Mutakhir ini hasrat membangunkan suatu masyarakat demokratik dan sistem dui parti berkumandang seantero Malaysia. Manakala kita berjaya menghadirkan politik baru dan wacana segar, namun ia juga menuntut suatu proses berterusan untuk mengakarkan pemikiran-pemikiran tersebut. Oleh kerana itu, ianya membabitkan bukan sahaja gerakan politik, akan tetapi menuntut suatu gerakan kebudayaan yang menyeluruh, yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Mari kita menilai prestasi keadilan dalam PRU yang ke-13. Menilai prestasi keadilan dalam pilihan raya umum ke-13. Kita telah menggugat hegemoni UMNO Barisan Nasional yang telah berakar selama lebih 5 dekad sehingga mengakibatkan terbentuknya sebuah kerajaan minoriti. Kita ingin ingatkan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sekali lagi bahawa kerajaan kamu adalah kerajaan minoriti yang tidak mendapat sokongan popular daripada rakyat Malaysia. Aneh bin ajaib demokrasi di Malaysia. Pakatan rakyat yang memperolehi 51% undi popular dari rakyat menjadi pembangkang. Manakala UMNO yang hanya menerima 47% boleh membentuk kerajaan. Hari ini saya ingin merakamkan tahniah kepada saudara-saudari sekalian. Kerana saudara-saudarilah keadilan telah berjaya meraih 2.3 juta undi dari 4.8 juta pengundi di 99 kawasan parlimen yang ditandingi oleh keadilan. Datuk Setiausaha Agong sebentar tadi berkongsi maklumat dengan saya. Pada tahun 1999, ketika kita berada di kemuncak reformasi, keadilan memperolehi 780,000 undi. Tahun 2004, ianya merudum kepada 400,000 undi. Kita terus bangkit dan lawan. Tahun 2008, keadilan memperolehi 1.5 juta undi. Kita terus bangkit dan lawan. Hari ini kita memperolehi 2.3 juta undi. Keadilan telah mengemukakan 61 orang calon di bawah umur 40 tahun. Dan 30 orang calon wanita untuk bertanding di kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Sekiranya ketua wanita masih komplain, saya bersedia untuk berunding dengan presiden dan ketua umum supaya melihat prestasi wanita-wanita keadilan. Wajar mereka diberikan ruang yang lebih luas dalam pilihan raya yang akan datang. Bersiap sedia daripada sekarang.
19 daripadanya telah terpilih sebagai wakil rakyat untuk membawa suara generasi muda, sementara 11 wakil rakyat yang lain akan menyuarakan agenda wanita. Satu lagi fakta yang harus kita renung dalam kongres ini. Inilah satu-satunya parti politik. Keadilan adalah satu-satunya komponen Pakatan Rakyat yang mempunyai kerusi menang di kesemua 14 buah negeri dalam negara kita. Jika dahulu kita tidak mempunyai satu pun kerusi di Sabah, hari ini keadilan telah menang 7 kawasan Dewan Undangan Negeri Sabah dan 1 kerusi parlimen di Penampang. Saudara-saudari para perwakilan yang saya kasihi sekalian, we are a party of giant slayer. Kita adalah parti yang merudumkan nama-nama besar di dalam UMNO dan Barisan Nasional. Keadilan telah mengkebumikan 6 Menteri UMNO dan Barisan Nasional. Parti mana yang kebumikan 6 Menteri UMNO? Parti Keadilan Rakyat. Saudara Samsul Iskandar menggulingkan Datuk Seri Muhammad Ali Rostam. Saudari Nurul Izzah menewaskan Datuk Raja Nongci, Raja Zainal Abidin. Saudara Gui Xiao Leong mengalahkan Datuk Cho Chi Hyung, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saudara Darrell Liking menumbangkan Tan Sri Bernard Dompok, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Laksmana Imran Abdul Hamid menang melawan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha. Dan tidak lain dan tidak bukan, giant killer kita di Johor, Datuk Idris Juzi mengalahkan Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi, Timbalan Menteri Pelajaran. Mengapa harus kita gundah gulana? Kita harus yakin bahawa keadilan merupakan parti masa depan yang akan mengangkat martabat rakyat Malaysia, insya-Allah. Saudara-saudari, para perwakilan, rakyat meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada Pakatan Rakyat dalam PRU yang ke-13. Mandat rakyat di 89 buah kerusi parlimen adalah kejayaan muafakat Pakatan Rakyat. Keyakinan rakyat masih utuh bahawa Pakatan Rakyat mampu melakar perubahan. Kerana itu, pimpinan Pakatan Rakyat tidak boleh melakukan kesilapan kerana ianya mengkhianati cita-cita rakyat. Etika tahalusiasi menuntut ketuntasan di kalangan pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dalam sistem demokrasi, parti politik diuji dengan pilihan raya umum setiap 5 tahun. Tetapi pencapaian dalam politik tidak terbatas dengan kempen dan gerak kerja pilihan raya semata-mata. Menjelang PRU ke-13, JPRP telah membuat persiapan yang jauh lebih baik berbanding pilihan raya 99
2004 dan 2008. Saya sendiri bersama pasukan JPRP kerap menghubungi dan mendampingi calon dan pimpinan negeri untuk memberikan sokongan moral kepada mereka dan berusaha memenuhi keperluan mereka dalam berhadapan dengan pilihan raya. Untuk masa hadapan, kita perlu lebih bersedia. Kita mempunyai kesenjangan waktu selama 5 tahun daripada sekarang untuk membina kekuatan parti. Segala kekuatan perlu digarap untuk memperkukuhkan organisasi dan struktur keadilan sebelum berdepan dengan perang akan datang. Tetapi persediaan kita tidak terbatas kepada gerak kerja pilihan raya sahaja. Apa yang perlu kita lakukan adalah pembangunan parti secara menyeluruh yang melibatkan beberapa aspek. Pertama, pembangunan kepimpinan. Kedua, perkaderan. Ketiga, organisasi. Keempat, keuangan. Pembangunan kepimpinan bermaksud tarbiyah kepimpinan dari segi intelektual, kepribadian, dan political skill. Keadilan adalah sebuah parti massa. Kita sentiasa menambah keanggotaan parti. Namun kuantiti anggota tidak akan menjamin kekuatan parti. Justru, mereka perlu dilatih sebagai kader yang menjadi jentera parti dalam pilihan raya dan penggerak kepada kempen-kempen yang kita laksanakan dari masa ke semasa. Latihan yang teratur dan berkala dengan menggabungkan fahaman prinsip dan idealisme perjuangan serta jati diri akan menjamin asas organisasi yang kukuh di samping mampu melahirkan pimpinan, kader dan anggota yang mampan serta tuntas dengan perjuangan keadilan. Bagi merealisasikan hasrat ini, saya ingin mencadangkan penubuhan Institut Takdib Siasi ataupun Institute for Political Education dengan tenaga pelatih yang wibawa, fasilitator yang tetap, kemudahan latihan yang berteknologi canggih serta sejumlah peruntukan yang dapat memenuhi keperluan institusi ini. Program ini harus melibatkan semua pimpinan dan anggota parti di semua peringkat dan ianya perlu berjalan secara berkala dengan sasaran 10,000 kader setiap tahun. Usaha ini perlu menjadi fokus angkatan muda dan wanita yang berperanan sebagai nadi kepada usaha kaderisasi bagi membentuk satu gerakan massa yang progresif dan berdaya tahan. Satu aspek yang juga penting dalam pembangunan parti adalah keuangan. Pemikir strategi Von Clausewitz berkata, war is an extension of politics by other means. Politik adalah sejenis peperangan. Dalam perancangan perang, terdapat 2 unsur wajib. Pertama, persepsi dan kedua, sumber. Dalam perang politik, kita perlu membina dan mengurus persepsi rakyat melalui manifesto dan komunikasi politik. Tetapi segala ini akan menjadi lame duck sekiranya kita tidak mempunyai sumber. Apakah kita mahu keadilan menjadi lame duck political party? Justru, bagi memastikan keadilan terus relevan dan sejajar dengan aspirasi rakyat, kita perlu memperkukuh organisasi, menggilap idealisme dan citra perjuangan agar perjuangan keadilan terus meraih dukungan rakyat Malaysia. Saudara-saudari para perwakilan, pasca PRU 13 menyaksikan negara dan rakyat sekali lagi dihambat dengan api perkauman sempit yang ditiup oleh kelompok yang gusar dengan kebangkitan rakyat. Tak kala Perdana Menteri mengusulkan National Reconciliation, beliau turut mendakwa keputusan PRU 13
adalah kesan tsunami Cina. Saya yakin dan saya percaya saudara-saudari juga yakin apa yang berlaku dalam PRU 13 bukan tsunami Cina, tetapi ianya adalah tsunami rakyat Malaysia. Kebangkitan rakyat Malaysia menolak rasuah, kezaliman dan menuntut perubahan politik demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Dakwaan bahawa orang Cina ingin merampas kuasa politik adalah meleset. Kerana dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, kita dibenarkan untuk memilih pemimpin. Itu bukan merampas kuasa politik. Sebaliknya adalah menggunakan hak untuk memilih. Rakyat turut digemparkan dengan hasutan utusan Malaysia. Apa lagi orang Cina mahu? Saya ingin beritahu utusan Malaysia pada petang ini. Ini jawapan seorang pengundi Cina di Gombak. Namanya Lim Ying dari Kuala Ampang. Saya tanya kepadanya, apa yang orang Cina mahukan? Lim Ying menjawab dengan tegas, saya rakyat Malaysia. Saya lahir di Malaysia. Saya setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya mahu negara ini bebas daripada rasuah. Saya mahu keadilan sosial untuk orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan seluruh rakyat Malaysia. Adakah hasrat ini dimonopoli oleh orang Cina sahaja? Saya cukup yakin hasrat Lim Ying juga adalah aspirasi rakyat Malaysia keseluruhannya. Bagai mencurah minyak ke api, kenyataan perkauman Datuk Seri Najib disambut oleh bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara. Saya yakin dan percaya seluruh pengamal undang-undang dan para akademia turut berasa kesal dan malu di atas kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka. Saudara-saudari para perwakilan, bagaimana seorang tokoh pendidik boleh mencadangkan langkah ke arah perpaduan nasional adalah melalui penutupan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Saya percaya warga pendidik meyakini bahawa perpaduan nasional tidak boleh dibina di atas keruntuhan bahasa ibunda dan budaya kaum yang lain. Saya ingin tegaskan atas nama keadilan, jamak bahasa dan budaya adalah khazanah negara yang harus kita raikan. Pendirian Pakatan Rakyat adalah jelas. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda, mesti fasih menguasai bahasa kebangsaan. Pada masa yang sama, rakyat perlu diberikan pilihan untuk menghantar anak mereka ke sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Perpaduan tidak boleh dibina secara paksaan. Perpaduan nasional perlu diasaskan kepada prinsip keadilan dan kesaksamaan. Justru itu, sesebuah pemerintahan perlu melibatkan pernyataan yang inklusif serta melaksanakan kebijakan yang adil dan saksama. Permulaannya adalah dengan mewujudkan muafakat nasional untuk menghapuskan dasar yang berasaskan kaum
dan menggantikannya dengan dasar yang berasaskan keperluan. Jika tidak ada sesiapa yang merasa dia terpinggir oleh sebab latar belakang etnik, maka keperluan untuk identifikasi kaum secara semula jadi akan terhapus. Politik umpan perkauman yang dicetuskan oleh UMNO adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan bahawa program transformasi Najib adalah retorika politik dan bukan tercerna daripada keyakinan diri. Sikap ini turut dikongsi oleh Menteri Dalam Negeri yang baru, Ahmad Zahid Hamidi, bahawa rakyat yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya boleh keluar ke negara lain. Saya menyambut gesaan Ketua Umum, wahai Zahid Hamidi, ini bukan negara bapa kamu. Negara Malaysia adalah milik rakyat Malaysia. Sama ada orang Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan. Hormat keputusan yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia dalam pilihan raya umum yang lalu. Pendirian beliau dalam proklamasi pertama sebagai menteri telah memperlihatkan betapa Zahid Hamidi adalah seorang yang bongkar dan tidak menghormati hak rakyat yang telah membuat pilihan. Rakyat tidak ada masalah dan rakyat tidak bermusuhan dengan negara Malaysia yang tercinta ini. Akan tetapi rakyat bermasalah dengan UMNO dan Barisan Nasional. Malaysia adalah milik kita semua. Kami menjunjung taat setia kepada raja dan negara. Saudara-saudari para perwakilan, dalam topik yang terakhir pada petang ini, saya ingin menyentuh tentang pencabulan hak asasi rakyat. Rakyat bangkit menuntut pilihan raya yang adil dan bersih. Apabila kemenangan rakyat dirompak oleh UMNO, adalah menjadi hak rakyat yang dijamin perlembagaan untuk mereka menyuarakan rasa kecewa serta kemarahan mereka. Perhimpunan aman adalah hak asasi rakyat yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Sebarang usaha untuk menyekat hak asasi ini merupakan pencabulan kepada perlembagaan. Dalam demokrasi yang sehat, eksploitasi aparat kekuasaan negara terhadap rakyat perlu dihentikan. Kita bukan sahaja bercakap tentang kelemahan sistem pilihan raya, tetapi kita telah membuktikan siri penipuan yang sistematik dalam skala yang besar. Ini menuntut reformasi sistem pilihan raya demi mengembalikan maruah dan integriti institusi demokrasi dalam negara. Melihat kepada pencabulan yang dilakukan dalam PRU ke-13, benarlah apa yang dilontarkan oleh sastrawan negara Samad Said, bahawa pilihan raya ini adalah ibu segala penipuan. Bantahan terhadap penipuan dalam proses pilihan raya mesti diteruskan dan dipertingkatkan usaha secara bersama dengan bersih dan juga badan-badan NGOs yang lain. Cadangan Datuk Ambiga dan Bersih mengenai pembentukan tribunal awam harus menjadi medan untuk rakyat mengemukakan bukti dan bantahan terhadap keputusan pilihan raya yang tidak demokratik. Cabang, angkatan muda dan wanita, ejen-ejen pilihan raya dan orang awam harus tampil segera dengan bukti-bukti yang sahih untuk peguam-peguam memulakan prosiding perundangan. Saya bagi pihak keadilan mengecam pendakwaan terhadap Yang Berhormat Saudara Nik Nazmi Nik Ahmad dan pejuang anak muda kita Saudara Adam Adli, serta siri penangkapan beberapa pemimpin politik dan NGOs, termasuk pejuang kita Saudara Yang Berhormat Tien Chua, dengan motif
untuk menekan dan menutup suara rakyat daripada berbicara soal demokrasi. Pemerintah menjadi gusar melihat kebangkitan dan keberanian anak-anak muda Malaysia yang tuntas menuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Keberanian rakyat Malaysia menuntut perubahan, menjanjikan sebuah negara Malaysia yang gagah, masyarakat yang harmoni dan negara yang makmur. Ketimpangan sistem pilihan raya di Malaysia juga berpunca daripada gerrymandering yang didalangi oleh UMNO. Persempadanan bahagian pilihan raya dibuat secara tidak adil dan tidak memenuhi prinsip sistem demokrasi berperwakilan. Peranan SPR sewajarnya lebih tertumpu kepada urusan pengendalian pilihan raya dan tidak dibebankan dengan tanggungjawab untuk mengemukakan syur-syur persempadanan baru bahagian pilihan raya kerana ianya menggasir kredibiliti dan kebebasan SPR. Justru, saya ingin mencadangkan sebuah suruhanjaya baru yang bebas, telus dan profesional perlu dibentuk untuk meneliti urusan persempadanan bahagian pilihan raya. Boundary Commission for England diwujudkan bagi mengemukakan syur sempadan baru bagi kawasan-kawasan pilihan raya dalam tempoh setiap 5 tahun. Antara kriteria yang menjadi pertimbangan adalah electoral quota and 5% rule, geographical size, special geographical consideration, local government boundaries, boundaries of existing constituencies and local ties. Garis panduan ini terkandung dalam laporan Boundary Commission for England 2013. Justru, saya mencadangkan supaya angkatan muda dan wanita supaya proaktif untuk memulakan usaha berbincang dengan pihak yang mempunyai kepakaran yang untuk mengesyorkan persempadanan baru berasaskan etika demokrasi sebagai cadangan balas terhadap syur-syur persempadanan semula oleh SPR yang dijangka dibuat pada hujung tahun ini. Saudara-saudari para perwakilan, kita akur bahawa demokrasi di Malaysia semakin segar. Ini adalah hasil dari kesedaran rakyat dan kebangkitan rakyat. Rakyat kini sedar hak mereka dan memahami prinsip karamah insaniyah. Darjat insan itu mulia, mereka tidak boleh diperkotak-katikkan oleh sang penguasa, tidak boleh ditindas dan undi mereka tidak boleh dijual beli. Akibat dari kesedaran tersebut, rakyat semakin kritis terhadap pemerintah. Zaman di mana pemerintah mendapat sokongan besar rakyat sudah berlalu. Dalam PRU ke-12, rakyat menafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional yang sebelum itu diperolehi dengan mudah. Pada waktu yang sama, kita bertanggungjawab tidak membiarkan suasana 51-47 merudum ke arah suasana buntu atau political impasse, konflik dan pertelingkahan yang tiada penghujung. Saya berpendapat semua pihak perlu menggembling moral courage untuk mencipta political dialogue and engagement across the political divide. Jika kita mengaku ingin berkhidmat demi rakyat, patriotis dan mendahulukan kepentingan rakyat terbanyak mengatasi kepentingan kelompok, maka kita perlu mencari titik temu atau common ground untuk membawa kemajuan politik di Malaysia. Kita perlu merenung peristiwa Hudaibiyah, di mana berlaku jalan buntu antara umat Islam dengan Quraisy di Mekah. Pada mulanya, inisiatif baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berunding dan mengadakan perjanjian dengan Quraisy telah ditolak keras oleh para sahabat. Tetapi perjanjian Hudaibiyah telah membuka dialog dan engagement yang akhirnya memberi dan membawa kemenangan kepada umat Islam.
kebijaksanaan baginda Rasulullah ini perlu kita garap demi kemenangan rakyat. Saudara-saudari para perwakilan, seusai Kongres ke-9 ini, kita pulang ke cabang-cabang masing-masing dengan keyakinan bahawa majoriti rakyat bersama kita. We are standing on high moral ground. Kita jangan apologetic. Kita kena yakin. Dan peraturan sulung politik adalah all politics is local. Kerana itu, kita mesti memperkukuh sokongan yang sedia ada. Yang telah saya cerakinkan bahawa Parti Keadilan Rakyat merupakan parti yang mempunyai potensi yang cukup besar bagi masa depan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kita mesti bersama rakyat, bukan sahaja di pentas pidato, tetapi juga menari bersama rentak dan irama masyarakat. Derita rakyat adalah derita kita. Resah gelisah rakyat adalah resah gelisah kita. Kegembiraan rakyat adalah kegembiraan kita. Kita dan rakyat laksana satu nyawa. Dengan prinsip dan keyakinan ini, insya-Allah kita akan menempa kejayaan rakyat. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama sebagai pejuang-pejuang di dalam Parti Keadilan Rakyat menyempurnakan perasmian Kongres Nasional Tahunan Wanita dan Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat yang ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.